tadi kita tak bagi tahu lagi apakah topik kita pada hari ini. Betul. Dan sebab itulah kita nak beritahu kepada anda. Alang-alang Fiona menyentuh. Kata sekarang ni ramai orang pergi membeli, ramai orang pergi shopping dan sebagainya. Yelah 2 tahun tak dapat buat macam tu kan. Ni nak pesan, alang-alang kalau kita berkeluar pula. Kalau kita keluar, kemudian kita beli tu ini, kemudian kita nampak ada orang yang memerlukan dan sebagainya, apa kata kita hulur. Kena dengan topik kita hari ini, bersedekah. Tapi persoalannya Fiona, bersedekah ni untuk orang yang berduit sahaja ke? Sekejap. Topik kita hari ini pecutan Ramadan. Sabarlah, sedekah tu dalam pecutan Ramadan. Ya, betul. Sabarlah bang, nak betul pusing. juga. Kan? Kalau kita pergi Pahang, kita pergi Pahang pun ada 2 jalan tau. Satu LPT, satu kita 2 jalan dekat Ramadan, tu. jangan marah-marah. Oh, sabar. Sebab apa? Nak marah, tapi kena sabar. Ustaz kan mesti tengah gelak. Sebab apa Ustaz? Kita hari ini bukan berdua saja dekat set ni. Betul. Kita juga ada tetamu istimewa bersama dengan kita di atas talian. Jadi apa kata kita jemput tetamu kita yang pertama hari ini? Ustaz Jafri Abu Bakar, penceramah bebas yang cukup terkenal. Sekarang dia berada di Pekalan Batu, Melaka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tengok muka Ustaz keluar dekat Instagram X tadi. Alright, Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Puasa. Alhamdulillah. Selamat kita duduk 10 akhir Ramadan ni, memang nak kena tumpu sikit ibadat. Tu kan. InsyaAllah. Baik Ustaz. Macam ni Ustaz, kita bercakap kena dengan kita punya kita punya topik pada pagi ini, iaitu pecutan Ramadan. Kita nak tanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimanakah konsep sedekah dalam Islam? Sebab tadi Zat ada katakan, adakah sedekah ni untuk orang yang berduit saja Ustaz? Masya Allah, sedekah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti borak kepitian kita pada pagi ini, insya-Allah. Allah sebut tentang kelebihan-kelebihan sedekah. Di antaranya Nabi SAW bila masuk saja bulan Ramadan, apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW banyak sedekah dia. Bahkan seperti angin yang kencang. Angin kencang ni maksud yang pertamanya, dia cepat laju. Yang keduanya, dia tak kira siapa, dia kena semua orang. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, semua mendapat manfaat daripada sedekah. Allah sebut dalam Quran, surah Hadid ayat ke-18, sallallahu alaihi Muhammad, ataupun surah Al-Baqarah ayat 271, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka itu adalah baik untuk kamu. Dan kalau kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah baik untuk kamu. Dan Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah cerita, kalau kita zahirkan sedekah kita secara terang-terang pun Allah suka. Dengan maksud orang boleh ikut perbuatan sedekah yang kita bagi itu. Yang keduanya, kita sembunyikan sedekah. Ini lebih baik. Maka dia akan menghilangkan daripada hati kita rasa riak. Orang tak tahu kita nak jaga, nak pelihara sedekah kita tu, supaya dia jadi pahala dan tak jadi pula nanti kita berbangga-bangga dengan sedekah yang kita berikan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan bagi kita ni jadi orang yang rajin sedekah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, kalau mungkin macam kita mak-mak ni kan, kita concern macam mana kita nak didik anak-anak kita ataupun diri kita supaya kita senang untuk bersedekah. Dia kan kita selalu duk kempen, kita suruh anak-anak kita ni untuk banyak menabung kan, sifat tabung. Tapi kita terlupa nak ajar dekat dia untuk tabungan akhirat yang pasti kekal. Kalau kita simpan dekat tabung ni, bukan boleh harap kadang-kadang main ujung-ujung bulan saat gini, ayah pun tak lepas nak bayar kereta, dia pecah tabung anak dia pun boleh jadi. Ataupun kita lah sini. Tapi kalau simpanan akhirat kekal, tak akan berkurang. Allah sebut, bahkan digandakan oleh Allah SWT. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli silbatin ma'atu habba. Bandingan derma yang kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai 100 biji. Nilai sedekah yang kita masuk dalam tabung yang kita infakkan itu, bagi tahu dekat anak-anak kita, sallallahu alaihi Muhammad, RM1 yang kita masukkan dalam tabung yang kita infakkan, Allah akan gandakan 700%, 700 kali ganda. Subhanallah. Lihat Ahmad bagi tahu dekat dia macam tu, dan didik diri kita pun macam tu. Masuk dalam tabung sedekah, Allah akan gandakan 700%, dan confirm Allah akan bagi. Sebab apa? Sebab Allah sebut agreement dalam Quran. Yang keduanya,
tak payah risau. Kita ni takut kalau kita bagi sedekah, duit kita kurang, duit kita habis. Sedangkan Nabi SAW sebut, ma naqasat sadaqatun min mal. Takkan berkurang harta orang yang bersedekah. Bahkan bertambah, kata Nabi SAW. Allah kata digandakan 700 kali ganda. Nabi SAW kata takkan berkurang, bahkan bertambah. Kita duk nampak duit kita kalau kita bagi ada 100, bagi 10 tinggal RM90. Kita duk nampak makin berkurang. Tapi Nabi kata tak. Maka inilah satu konsep yang kita perlu tekankan ataupun kita kena masukkan hati kita dan kita kena didik anak-anak kita. Tak pernah ada orang jatuh miskin sebab sedekah. Masya Allah. Ustaz, ini lagi satu lah Ustaz. Kebetulan lah, semalam kita solat Jumaat kan. Ni sahabat saya ni. Dia kata, weh gaji belum masuk lagi lah. Semalam tabung masjid. Biasa solat Jumaat, tabung masjid lalu kat depan. Lepas tu, dia kata, tak apalah aku senyum je lah kat tabung masjid tu. Itu dikira juga aku Ustaz. Sebab yelah, macam mana pula untuk orang yang tidak berduit. Macam tadi Ustaz ada kata, sedekah ni tidak kira kaya, miskin dan sebagainya. Tetapi memang dalam kita punya mindset pun mengatakan, kalau nak sedekah kena bagi duit. Tapi yang orang yang mungkin dia nak bersedekah dan tu, tapi yelah macam sahabat saya tu, gaji belum masuk Ustaz. Macam mana? Dia senyum je kat tabung tu kan. InsyaAllah. Lepas tu kawan kata, apa senyum je? Dia kata senyum pun sedekah. Dia kata, baguslah, subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang berhijrah daripada Makkah sampai ke Madinah, dia pun tak ada apa-apa. Tak ada apa, miskin, tak ada apa. Lalu, dia pun duk tengok sahabat-sahabat yang lain di kalangan orang Ansar yang punya harta yang banyak, dia pun rajin sedekah. Rajin sedekah. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia pun cemburu. Dia berkata dekat Nabi SAW, Rasulullah, untung orang-orang yang kaya, Allah kurniakan kepada mereka harta, lalu mereka bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, sedangkan kami tak punya apa-apa. Lalu apa Nabi SAW kata? Tidakkah tasbih itu juga sedekah? Takbir itu sedekah? Tahlil itu sedekah? Tahmid itu sedekah? Mengajak orang kepada ma'ruf itu sedekah, menghalang orang pada mungkar itu sedekah, sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengangkat sesuatu di jalan juga itu sedekah, bahkan kamu bersama dengan isteri kamu juga itu juga sedekah. Para sahabat kata, kalau kami nak bersama dengan isteri kami pun sedekah. Ya, kalau kamu pergi buat tempat yang haram, apa keadaannya? Sudah jadi haram, maka untuk dengan isteri kamu juga sedekah. Maka jalan sedekah ni sebenarnya sangat banyak. Kita ni kadang-kadang Allah bagi kat kita lebih rezeki. Jangan tengok orang yang tak mampu itu, kita kata dia tu saya pandang lekeh dekat dia. Tengok dah, Allah RM1 je bagi, punyalah kedekut. Kita boleh bagi RM50, kita kata orang tu kedekut. Padahal mungkin RM50 tu aja yang dia ada. Bahkan subhanallah, kata Nabi SAW, ada orang bagi 1 dirham. Itu lebih baik daripada orang yang bagi beribu-ribu dirham. Kalau sahabat kata, macam mana orang bagi ribu-ribu dirham, tiba-tiba orang bagi 1 dirham tu lagi banyak lagi. Kata Nabi SAW, orang tu dia punya 2 dirham saja. Lalu dia sedekahkan 1 dirham, masuk 50% daripada harta dia. Nak banding dengan orang yang bagi ribu-ribu dirham sedangkan dia punya banyak harta. Sebab tu, pintu syurga ni banyak. Jangan duk pandang satu sahaja. Ada orang kata apa? Allah, dia tu bagi RM1. Mungkin dia qiyam mulai malam-malam banyak lebih daripada kita. Atau Allah, dia tu tak ada sedekah. Mungkin dia subhanallah rajin puasa sunat sedangkan kita tidak. Maka sallallahu alaihi wasallam, bila kita mampu untuk buat sesuatu, jangan pandang rendah kepada orang yang tak mampu buat macam kita. Masya Allah. Bestnya sedekah ada macam-macam cara. Betul. Dan ya, tapi kan Ustaz, macam Fiona masih baru lagi dan masih belajar lagi. Ada pernah dengar infak, okey, perkataan infak. Adakah infak ni sama macam sedekah ataupun lain? Baik, sebab ulama membezakan perkataan beza di antara sedekah dengan infak. Infak sallallahu Muhammad lebih kepada sesuatu yang kita berikan semata-mata kerana Allah mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Adapun sedekah dia lebih kepada sallallahu Muhammad, ada satu yang disebut sedekah yang wajib, iaitulah sedekah yang disebut sebagai sallallahu Muhammad Allahumma salli Muhammad yang dia perlu berikan kepada ahli keluarga dia. Dia panggil nafkah. Nafkah tu sallallahu Muhammad. Nah, dan ada beza lagi satu, dia panggil wakaf. Wakaf tu ataupun sedekahun jariah dia panggil. Yang kita beli ataupun kita bagi sesuatu untuk dibina bangunan, untuk jadikan sekolah, dijadikan masjid sebagai yang pahalanya berterusan. Tetapi ketiga-tiganya sama ada infak ataupun sedekah ataupun wakaf, ketiga-tiganya mesti diniatkan kerana Allah Subhanahu Taala baru ada ganjaran dia. Sadis makna ada orang dia kadang sebab ujian kepada infak dan sedekah ni ialah riya. Itu ujian dia. Sebab kita nombor satu sekali, kita bagi sesuatu yang kita punya.
Dan masalah dengan hati kita ni ialah bila kita bagi, kita nak harap orang tahu apa yang kita buat. Kalau kita bagi sesuatu tiba-tiba orang tak tahu, kita akan rasa macam dia wasted tau. Dia rasa macam aku bagi siapa pun tak tahu, rasa macam ruginya. Padahal walaupun siapa pun tak tahu, asalkan Allah tahu, itu dah memadai, sebab Allah yang akan bagi ganjaran dekat dia. Nabi SAW sebut sedaqatun burhan. Sedekah ini bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang yang beriman saja dia mampu untuk sedekah. Sedangkan orang yang kedekut ni, kata ulama, ialah dia mengira-ngira berapa yang dia sedekahkan. Masya Orang dia Allah. bagi sedikit, dia bagi 50 aja tu lah. Subhanallah. Kita kena bagi biar semata-mata kerana Allah SWT, sama ada infak ke ataupun sedekah ke ataupun wakaf ke, buat kerana Allah. Jangan buat untuk manusia. InsyaAllah. Baik Ustaz, saya suka apabila Ustaz sentuh berkenaan dengan ujian waktu memberi itu adalah nak elak daripada riak dan sebagainya. Ini soalan lagi satu yang kita nak tanya. Apakah perkara yang kita wajib elakkan sewaktu kita bersedekah, Ustaz? Nabi SAW cerita tentang kelebihan orang sedekah ni. Antara dia ialah dia akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Siapa orang tu? Ialah orang yang apabila dia bersedekah, tangan kanannya, tangan kiri pun tak tahu apa yang disedekahkan. Dengan maksud macam mana? Bukan maksud dia bagi, memang akan tahunya, bagi tangan kanan, tangan kiri mesti tahunya. Tapi nak beritahu kata, dia sembunyikan sedekah tu. Sebab sedekah ini merupakan, salih Muhammad, ujian dia sangat besar. Sangat besar. Dengan sedekah, salih Muhammad, dia orang akan tahu apa dia buat. Dia ada orang yang akan mendapat manfaat. Endingnya apa tuan-tuan tahu? Ending dia ialah kita mengungkit apa yang kita buat. Kita ungkit balik. Kadang-kadang kita sedekah, lepas tu satu hari waktu orang tu baik dengan kita, semuanya indah kan, semuanya elok, semuanya cantik. Betul, tapi satu hari manusia ni berubah hati. Bila dia tak berkenan kat kita tu, semuanya tak elok, semua tak elok. Endaknya kita kata apa? Kita kata kat dia, dulu akulah yang bagi tu. Ya Allah. Akulah yang tolong. Tahu tak? Kalau kita ungkit balik apa yang kita sebut, Nabi SAW sebut, nanti di akhirat Allah tak mau pandang muka dia. Allah tak mau bincang dengan dia. Allah tak akan sucikan dia dan baginya azab yang sangat pedih. Siapa? Antaranya ialah orang yang mengungkit-ungkit pemberian dia. Sebab tu balik pada awal tadi saya sebut apa? Kalau kita nak buat sedekah, nak tolong orang, nak bagi apa saja, infak dan sebagainya, buat kerana Allah, jangan buat sebab manusia. Kalau kita buat sebab manusia, satu hari kita akan pasti kecewa, sebab bukan selamanya manusia sentiasa sukakan kita. Masya Allah, Ustaz. Saya tercengang dengan perkongsian Ustaz. Yeah. Jadi memang perlu untuk diketahui, sebab kadang-kadang ramai orang yang dia tersalah anggap, dia ingat sedekah ni kena ada duit. Tak semestinya kena ada duit. Buat kebaikan kepada orang pun dikira sedekah, Ustaz. Apa saja bentuk kebaikan kerana Allah, dia akan jadi sedekah. Ni ada seorang yang dia dapat nikmat, bergelumang dengan nikmat syurga hanya kerana dia mengangkat satu benda yang menghalang jalan orang mukmin. Adalah duri apa kat jalan tu, orang duk lalu-lalang, dia ambil, dia letak kat tepi tu. Itu juga sedekah kata Nabi SAW. Dan subhanallah, dia mendapat nikmat syurga hanya kerana benda kecil. Buat kebaikan, Ustaz. Jangan pandang kecil, benda-benda kecil. Kita ingat Allah kecil je. Mungkin itulah yang paling Allah redha dan akan menyebabkan kita masuk syurga. InsyaAllah, Tapi Ustaz, ingat, jangan pandang kecil juga dosa-dosa kecil. Alah kecil-kecil yang buat, mungkin itulah sangat dimurkai oleh Allah, menyebabkan kita masuk neraka, kan? InsyaAllah. Semoga kita dijauhi, Ustaz, daripada siksa neraka, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, Terima kasih, Ustaz Jafri Abu Bakar. Nanti insyaAllah semoga kita ketemu lagi, Ustaz, ya. Okey, tapi sebelum tu, Ustaz, nak tanya, mungkin orang-orang yang penonton kita nak tahu Ustaz punya Instagram. Instagram, mungkin boleh kongsikan? Jafri Mahmudi tu, saya dengan mak saya tu. Jafri Mahmudi, insyaAllah, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, sebenarnya kan Zat, perkongsian kita pagi ni yang kita sajikan kepada penonton kita pun merupakan satu jenis sedekah juga. Betul, kan? sebab kita memberi manfaat, insyaAllah. Baik, apa-apa pun terus setia bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Kita rehat dulu. Yes.